Di sudut Islamic City Index pula, kita lihat dalam 43 buah negara, belum ada satu pun negara orang Islam yang majoriti orang Islam mencapai angka ataupun kedudukan Islamic City Index yang diletakkan di antaranya yang pertama seperti New Zealand, Finland, Sweden, Singapura dan sebagainya. Rasuah menjadi musuh negara nombor 1. Ingat, para kapitalis, pemodal, ahli-ahli perniagaan yang besar, mereka tidak peduli siapa yang memerintah. Mereka boleh dapat projek melalui lobi-lobi yang mereka jalankan. Mereka terus kaya dan terus senang. Kalau rasuah berleluasa, beberapa orang pemimpin politik akan menjadi kaya raya. Beberapa orang pegawai kerajaan akan menjadi kaya raya. Tetapi yang miskinnya nanti ialah rakyat kerana negara kekurangan wang. Bayangkan kalau projek bina jalan raya berharga 100 juta. Kena rasuah, ia menjadi 200 juta. 100 juta khazanah negara hilang dalam satu projek. Kalau 1000 projek, bayangkan berapa bilion negara hilang. Hilang keuangan. Inilah yang berlaku di Indonesia di tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Sehingga mereka memperbaiki keadaan dan Indonesia sekarang sedang menuju kepada kemajuan dan menjadi negara yang menarik pelabur-pelabur asing di seluruh dunia ke negara mereka sekarang. Begitulah juga Vietnam. Malaysia sebuah negara yang hebat satu ketika. 60-an, 70-an, 80-an. Sekarang sedang menurun. Dan kita harap rakyat membuat perhitungan. Kita akui, Pakatan Harapan memerintah dahulu bukannya sempurna. Perlu ia dijatuhkan melalui pilihan raya. Kalau Pakatan Harapan tidak melakukan kerja-kerja yang baik yang dijanjikan melalui manifesto. Bukan dijatuhkan melalui syaratan MUF. Iaitu bila syaratan MUF itu hanyalah kerajaan yang dibentuk itu hanya mementingkan ataupun mengisi kepentingan wakil-wakil rakyat yang bertindak di syaratan MUF itu atau parti politik yang bersama dengan mereka. Dan mereka bukan mendapat mandat daripada rakyat. Mereka boleh buat apa saja sesuka hati kehendak mereka. Sekarang rakyat sedang mengeluh dengan kenaikan harga barang. Kita makan di kedai mana pun. Hatta di kedai-kedai warung tepi jalan. Kita kena bayar sampai berbelas ringgit. Kadang-kadang melebihi 20 ringgit. Di warung-warung biasa. Mereka menjual dengan harga begitu tinggi kerana harga barang terlalu tinggi. Tidak ada satu plan yang komprehensif daripada kerajaan bagaimana nak menghadapi masalah yang berlaku kepada rakyat sekarang ini. Terutama kenaikan harga barang. Yang melambung-lambung dan tak ada penyelesaian yang konkret yang dibuat. Kita faham masalah perang antara Rusia dan juga Ukraine. Kita faham masalah COVID. Kita faham dengan masalah-masalah itu. Tetapi apa penyelesaian yang konkret yang dibuat oleh pemerintahan kita? Ini tidak ada. Oleh itu, saya menyeru supaya rakyat Malaysia kembali kepada sistem yang dipilih sejak merdeka, iaitu sistem pilihan raya dan mereka yang mendapat majoriti berkuasa dan mereka boleh dihitung ataupun diperhatikan gerakan kerja mereka itu dan diambil tindakan sama ada nak terus menyokong mereka yang memerintah atau pergi kepada parti lain selepas 5 tahun mereka memerintah, iaitu melalui sistem pilihan raya. Kita tidak izinkan lagi sistem melalui syaratan MUF yang boleh mengubah kerajaan. Sebab itulah kita berusaha dengan kerajaan yang ada sekarang, kita minta supaya Akta Lompat Parti ini dibentangkan dan diluluskan dalam parlimen supaya rakyat kembali yakin terhadap sistem yang dipilih yang membawa kemajuan di Melaya dan di Malaysia satu ketika dahulu, iaitu parliamentary demokrasi dan pilihan raya diadakan setiap 5 tahun sekali dan mereka yang mendapat mandat itu menjalankan tugas selama 5 tahun. Kalau mereka tidak menunaikan segala bentuk manifesto yang dijanjikan, maka tumbanglah mereka itu melalui pilihan raya, bukan melalui membeli wakil-wakil rakyat atau menjanjikan kedudukan tertentu kepada wakil-wakil rakyat yang kita lihat akhirnya wakil rakyat dan beberapa orang yang terlibat itu akan kaya raya, negara semakin miskin, rakyat semakin susah. Inilah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Oleh itu, rakyat hendaklah terlibat dan pilihan raya akan datang dan pilihlah
parti atau kumpulan mana yang tuan-tuan yakin untuk membawa mandat untuk 5 tahun bekerja keras untuk memulihkan kedudukan Malaysia dalam segala bidang. Terima kasih.